Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwatul mu'minun, usikum wa nafsi bi taqwallah. Qala Allah azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Kerana dengan perkataan yang benar itu Allah Subhanahu wa taala membaiki amalan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Sesiapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sesungguhnya ia benar-benar telah mendapat kejayaan yang maha besar. Antara perkara yang penting yang menjadi syiar kepada orang Islam ini di dalam kehidupannya, bahkan paling utama di dalam kehidupannya, ialah masjid. Tempat yang kita berada di dalamnya sekarang. Dan masjid ini ada berjuta jumlahnya di seluruh dunia, kecil dan besar. Masjid diambil daripada perkataan sajada, yakni sujud. Dan masjid merupakan tempat sujud, di mana tempat yang dibina secara khusus. Tanahnya dikeluarkan daripada menjadi milik individu kepada diberikan menjadi milik umat. Supaya untuk apa? Supaya untuk mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya untuk mereka menzahirkan syiar agama mereka. Supaya azan berkumandang. Supaya orang Islam berhimpun di dalamnya. Supaya nama Allah disebut di dalamnya banyak-banyak. Walaupun manusia itu boleh saja untuk salat di mana-mana, namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan kelebihan salat di masjid. Dijadikan kelebihan untuk salat berjamaah. Kerana di dalam masjid bukan saja seorang mengabdikan diri kepada Allah, tetapi seseorang berhimpun dengan hamba-hamba Allah yang lain, yang tujuan mereka ialah sama, iaitu ialah untuk sujud dan rokok, bertasbih dan bertahmid, bertakbir, membesarkan Allah Jalla wa'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut, Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Innama ya'muru masajid Allah, hanya sahaja yang memakmurkan masjid Allah, iaitulah orang yang beriman dengan Allah dan hari kemudian, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dan mereka tidak takut melainkan hanya Allah. Mudah-mudahan mereka itu terdiri di kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka berada di dalam masjid, hadir di dalam masjid, tujuannya ialah untuk kekuatan orang Islam. Tujuannya kerana mencari keikhlasan, mengabdikan diri kepada Allah. Di dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum kedatangan Nabi ke Madinah, ada seorang lelaki yang dikenali dengan Abu Amir Ar-Rahib. Maksudnya Abu Amir
Ar-Rahib seorang yang kuat beribadat. Dia telah menganut agama Kristian dan terkenal sebagai ahli ibadat pada zaman tersebut di kalangan kaumnya. Dia daripada suku Khazraj. Apabila Nabi SAW datang ke Madinah dan menguasai Madinah sebagai Rasul dan sebagai pemerintah Madinah, Abu Amir dia rasa tak puas hati. Dia hasad dengan Nabi SAW. Lalu dia berpakat dengan musyrikin Mekah. Dialah orang yang telah memasang perangkap, mengorek lubang, sehingga semasa peperangan Uhud, Nabi jatuh ke dalam lubang yang dikorek oleh Abu Amir, yang awalnya dikenali dengan Ar-Rahib, kemudian dipanggil dengan Abu Amir Al-Fasiq. Abu Amir seorang fasik. Nabi jatuh ke dalam lubang tersebut. Luka pada wajah Nabi, patah gerahamnya, tertikam besi di kepalanya, sehingga Abu Ubaidah dengan penuh rasa simpati dan hormat kepada Nabi mencabut besi itu dengan giginya, dengan mulutnya, untuk mengelakkan daripada mencabut besi itu dengan tangannya kerana enggan kasar kepada Nabi SAW. Cedera baginda Nabi dengan apa yang dilakukan oleh Abu Amir Al-Fasiq. Kemudian selepas daripada peperangan Uhud, dia nampak walaupun pada awalnya seakan Islam tewas dalam peperangan Uhud, ramai sahabat yang terkorban dan musyrikin Mekah merasa bangga. Namun selepas daripada itu Nabi kembali menghimpun kekuatannya. Islam kembali kuat. Abu Amir Al-Fasiq ini, dia akhirnya bertindak pergi meminta pertolongan daripada Herakl, daripada Maharaja Rom, untuk menolongnya. Kononnya dia pergi ke sana. Nabi SAW memujuknya, memanggilnya, dakwah kepadanya supaya jangan pergi, kembali kepada Islam. Dia tetap pergi. Apabila dia pergi ke sana, dia mengirimkan berita kepada kawan-kawan dan geng-gengnya yang berada di Madinah bahawasanya dia sedang mengumpulkan kekuatan bersama dengan tentera Rom, dan tentera Rom akan datang ke Madinah untuk menawan Madinah dan memusnahkan umat Islam. Dia menyuruh sahabat-sahabat yang ada yang menyokongnya itu membina satu kubu kekuatan, dan mereka mengambil langkah, mereka membina sebuah masjid. Kononnya dengan masjid itu mereka akan gunakan nanti bila Rom dan Abu Amir berkuasa, itulah tempat perlindungan mereka. Tak kala Nabi sedang sibuk menyiapkan diri dan para sahabat untuk menghadapi peperangan Tabuk, peperangan yang agak jauh perjalanannya, Abu Amir Al-Fasiq dia datang berjumpa dengan Nabi SAW. Dia meminta supaya Nabi datang ke masjid yang baru dibina olehnya. Dia bina masjid dekat dengan Masjid Quba. Masjid Nabi bina tu dah ada dah. Dia tak puas hati, dia buat masjid baru dekat dengan masjid Nabi. Dia bagi alasan, kami bina masjid tu kerana ada orang tua-tua tak larat nak jalan jauh. Malam-malam wanita tak boleh pergi, sejuk. Budak-budak tak boleh pergi, kami buat dekat sikit dengan rumah kami. Padahal Masjid Quba pun dah ada, dekat dah. Nabi ni orangnya lunak jiwanya. Ketika Nabi sedang sibuk, Abu Amir datang dan bercakap kepada Nabi, minta Nabi datang ke masjid beliau untuk salat. Secara umumnya macam nak minta supaya Nabi rasmilah masjid dia. Nabi SAW kata, "Nahnu ala safar. Idza raja'na insya-Allah." Kita sekarang ni nak musafir. Kita nak pergi ke Tabuk sana. Peperangan. Bila balik nanti insya-Allah. Balik nanti maksudnya aku pergi semayang di masjid kau. Nabi pergi. Apabila Nabi pulang daripada Tabuk,
sehari atau 2 hari sebelum sampai ke Madinah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya. Allah menyatakan, "Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun la taqum fihi abada la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqa an taquma fihi." Allah menyatakan, "Walladzina ittakhadhu masjidan dirara," dan orang yang telah membuat masjid dirar. Daripada peristiwa ini lahirnya perkataan masjid dirar. Dan orang-orang yang telah membuat masjid dirar dengan tujuan kufur dan memecah belahkan perpaduan orang Islam. Ini tujuannya. Pertama, enggan taat kepada Allah dan Rasul. Ada rencana lain. Kedua, masjid yang dibuat wa tafriqan bainal mu'minin, untuk memecah belah di kalangan orang-orang yang beriman. Wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl, dan untuk memata-matai, untuk mengintai dan mengintip orang, untuk sebagai pertahanan kepada orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Wala yahlifunna in aradna illa al-husna, mereka itu akan bersumpah, wallahi, demi Allah, mereka akan bersumpah. Mereka akan bersumpah, sesungguhnya kami bertujuan baik, kami nak buat masjid. Allah menjawab, wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Demi Allah, Allah menyaksikan mereka itu berdusta. Kemudian Allah memberi arahan pada nabinya, la taqum fihi abada, jangan kamu salat di dalamnya sama sekali. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqa an taquma fi, dan masjid yang diasaskan di atas dasar takwa pada hari yang paling awal, iaitu Masjid Quba atau Masjid Nabi, lebih berhak untuk kamu salat di dalamnya. Apabila turun ayat ini, Nabi SAW memerintahkan beberapa orang sahabat, khususnya dari kalangan suku Khazraj, untuk pergi ke masjid itu dan membakarnya. Dalam sejarah Islam ada masjid yang dibakar, Masjid Dirar, kerana ia bukan bertujuan masjid, tetapi bertujuan untuk memecah belahkan kaum muslimin, bertujuan untuk memerangi Allah dan Rasulnya. Maka dengan demikian, hendaklah kita ambil apa yang disebut jangan kita salat di dalamnya. Maka mana-mana tempat yang diwujudkan, yang memecah belahkan kaum muslimin, yang mengelakkan daripada orang hadir ke dalam masjid-masjid yang telah dibina di atas nama Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh kita salat di dalamnya. Hendaklah kita salat di dalam tempat yang dibina di atas dasar takwa, kerana masjid ini titah perintahnya ialah titah perintah takwa. Sebab itu Nabi SAW menyebut di dalam hadis tentang fadilat dan kelebihan orang yang membina masjid kerana Allah. Man bana masjidan yabtaghi bihi wajh Allah, banallahu lahu mithlahu fil jannah. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Sesiapa yang membina masjid kerana mencari padanya ridha Allah, Allah bina sepertinya di dalam syurga. Besarnya kelebihan masjid. Maka apabila datang ke masjid, hendaklah datang kerana Allah dan Rasulnya. Masjid tidak boleh memecah-mecahkan manusia. Sebab itu di dalam masjid tidak ada permainan politik kepartian, kerana itu memecahkan manusia. Semua orang yang datang ke masjid, safnya adalah sama. Sesiapa yang datang awal, ia duduk pada awal saf. Disuruh untuk kita merapatkan saf dan meluruskannya, sebagai tanda kita adalah umat yang rapat dan lurus dalam aturan kehidupan kita. Disuruh untuk kita mengikut imam, tidak mendahuluinya.
Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya dijadikan imam untuk kamu mengikutinya. Maka kita mengikut di belakang imam. Sekalipun mungkin kita lebih pandai daripada imam, tetapi jika ada imam yang telah menjadi imam, kita ikut di belakangnya. Kita tidak mendahului imam selagi mana salat imam itu ialah salat yang sah. Selagi mana amalan imam itu ialah amalan yang betul dan tidak bercanggah dengan kitab perintah Allah dan Rasulnya, maka orang-orang yang berada di belakangnya mengikut imam. Semua orang datang ke masjid. Hatta pada zaman Nabi, Nabi melarang, menghalang wanita datang ke masjid. La tamna'u ima Allah min masajid Allah. Jangan kamu larang hamba-hamba perempuan Allah daripada datang ke masjid-masjid Allah. Walaupun pada zaman itu wanita berada di dalam rumahnya dan wanita jarang keluar pada waktu malamnya, Nabi tidak membenarkan suami menggunakan kuasanya menghalang isteri datang ke masjid. Demikian masjid itu penting. Masjid hendaklah berfungsi sebagai masjid. Pada zaman Nabi, perwakilan berjumpa Nabi di dalam masjid. Nabi menghantar utusan-utusan, keputusannya dibuat di dalam masjid. Di dalam hadis Sumamah bin Usal daripada Bani Hanif dan daripada Bani Hanifiyah yang datang, yang telah mengkhianati Nabi, Sumamah ditambat oleh Nabi di dalam masjid. Apabila Sumamah ditambat di dalam masjid, mereka dapat melihat dia beberapa hari dia berada di dalam masjid. Dia dahulunya pemberontak, mengkhianati, membunuh sahabat-sahabat Nabi. Apabila Nabi tambat dia dalam masjid, setiap hari dia melihat pergerakan orang di dalam masjid. Apabila Nabi masuk, Nabi bertanya, "Ma indaka ya Sumamah?" Apa yang ada padamu wahai Sumamah? "Khairun ya Muhammad." Baik wahai Muhammad. "In taqtulni taqtu dha damin wa in tun'in syakir." Wahai Muhammad, jika sekiranya kau bunuh aku, kau bunuh orang yang ada darahnya. Memang berhak kau bunuh. Tapi jika kau memberikan kurnia, kau memberikan kurnia kepada orang yang tahu bersyukur. Dia seorang pemimpin, gangster besar kaumnya. Tetapi beberapa hari kemudian Nabi menyuruh melepaskannya. Dia keluar daripada masjid. Dia kembali kepada Nabi dan dia menganut agama Islam. Dahulu engkau adalah merupakan wajah yang paling ku benci. Hari ini engkau adalah merupakan wajah yang paling aku sayang. Dahulu engkau merupakan, bumimu adalah bumi yang paling ku benci. Dan sekarang bumimu merupakan bumi yang paling aku sayang. Hasil daripada melihat kesantunan orang Islam dan pergerakannya dalam masjid. Hari ini kita tahu apa yang berlaku di New Zealand. Dan kita lihat bagaimana dengan hikmah Allah Azza wa Jal, di sana orang-orang bukan Islam datang melihat apa yang berlaku di dalam masjid. Walaupun dimulai dengan peristiwa yang tragis, pembunuhan, tetapi hari ini beribu-ribu orang Islam, Perdana Menteri New Zealand, orang-orang besar New Zealand masuk ke dalam masjid melihat orang Islam di dalam masjid. Dan mereka dapat merasai kedamaian, pergerakan, amalan dan sikap orang Islam, kesantunan mereka di dalam masjid. Ini mengingatkan kita sendiri orang Islam. Kita tidak boleh lagi eksklusif tentang agama. Kita tidak boleh lagi tertutup tentang agama. Kita mestilah inklusif. Agama mesti bersifat terbuka, memberi ruang untuk orang lain masuk dan melihat kita. Sebahagian orang Islam jika melihat bukan Islam masuk ke dalam masjid, sensitif mereka. Dijadikan perbahasan, dijadikan isu ketegangan kaum, dijadikan isu politik. Padahal kita perlu untuk menyuruh mereka melihat kita di dalam masjid. Melihat kesantunan di dalam masjid. Sebab itu ceramah dan khutbah dalam masjid tidak boleh memaki hamun orang. Hendaklah hujah, pengajaran yang baik. Tidak boleh perkara-perkara bodoh diajar di dalam masjid. Masjid ialah tempat high class. Masjid adalah tempat yang mempunyai standard yang tinggi. Orang-orang yang bercakap di dalamnya bercakap dengan nada yang baik, dengan bahasa yang tinggi. Kerana ini merupakan tempat yang mulia. Dunia ingin mengetahui masjid dan melihat masjid. Hari ini penduduk New Zealand melihat apa yang berlaku di masjid.
melihat tertibnya orang Islam sujud bersama imam, rokok bersamanya, memberi salam bersama, dan sembahyang mereka dengan penuh ketenangan, barisan saf yang lurus, aturan yang adil, tidak menjadikan manusia itu berpuak-puak. Ini adalah masjid yang telah Allah jadikan untuk kita. Marilah kita mengambil pengajaran ini, masjid-masjid di seluruh negeri Perlis, menguatkan usaha, menggiatkan kerja, supaya amalan-amalan yang baik, contoh teladan yang baik diamalkan di dalam masjid-masjid di negeri ini. Digiatkan masjid ini supaya berbagai aktiviti dapat dilakukan, supaya generasi kita sentiasa terikat hatinya dengan masjid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, banyak sunnah-sunnah Nabi SAW yang Nabi ajar kepada kita, yang menjadikan manusia umat Islam ini masyarakat yang sentiasa berinteraksi antara satu sama lain. Antara sunnah Nabi SAW, Nabi ajar, Nabi kata, "Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah." Bila seseorang kamu bersin, hendaklah dia menyebut alhamdulillah, syukur kepada Allah. Wal yaqul lahu akhuhu yarhamukallah, dan hendaklah saudaranya, wal yaqul lahu akhuhu yarhamukallah, dan saudaranya kata semoga Allah merahmatimu. Kita dengar orang bersin, dia kata alhamdulillah, kita kata yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Bila dia kata yarhamukallah, kita orang yang bersini, kata Nabi, falyaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu dan semoga Allah itu membaiki urusanmu. Demikian Nabi mengelokkan keadaanmu. Ini adalah bagaimana Nabi ajar. Maksudnya orang Muslim walaupun tak kenal, dengar orang alhamdulillah, ya rahmakallah, dia jawab balik pada kita, yahdikumullah wa yuslihu balakum, Allah bagi petunjuk kepada kamu dan membaiki urusan kamu. Bagaimana interaksi orang Islam antara satu sama lain. Hadir walaupun dia tak kenal, dengar orang bersin walaupun kita tak tahu dia. Hatta orang bukan Islam, kadang-kadang kita malu. Orang Islam bersin tak sebut. Orang bukan Islam kadang-kadang dia bersin, dia kata bless you, dia sebut juga kepada saudaranya. Kita tak sebut. Maka kita ambil sunnah Nabi SAW ini, bila kita bersin sebut alhamdulillah. Kalau orang tak ada pun alhamdulillah. Kalau kita dengar orang bersin alhamdulillah, kita kata yarhamukallah, semoga Allah yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Dan kita jawab padanya, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat dan salam kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid.
اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, berikanlah petunjuk serta hidayah dan rahmat-Mu kepada kami sekalian, hamba-hamba-Mu, dan kepada pemimpin kami, terutama Raja Pemerintah Negeri Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Ibnu Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail, dan Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibnu Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail, serta kaum kerabat baginda, supaya sentiasa beramal dengan kitab-Mu dan sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Engkau lanjutkan usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sihat, sejahtera, dan semoga dengan kesihatan yang baik yang telah Engkau kurniakan kepada baginda berdua, terlaksananya pemerintahan yang adil lagi diredai oleh-Mu. Ya Allah, Engkau perbaikilah kehidupan kami, akhirat kami. Ya Allah, Engkau baikilah urusan dunia kami. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil maut rahatan lana min kulli syarr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.